di Negeri FM. Baiklah, sekarang untuk komentar SPM, Syu akan bersama dengan anda. Ini adalah berkaitan dengan jerebu. Bagaimanakah untuk kita memantau tahap kesihatan kita? Syu, silakan. Okey, terima kasih Ridwan. Betul lah, hari ini kita nak kongsikan untuk segmen komentar at SPM. Kita nak bercakap topik kita jerebu. Bahaya jerebu ni sebenarnya, walaupun memang perkara yang kita sudah alami saban tahun, tapi bahayanya tetap ada dari tahun ke tahun. Jadi kita bersama dengan seorang tetamu hari ini di studio. Saya ingin memperkenalkan, iaitu Dr. Megat Muhammad Amirul Amzam Megat Hashim, selaku pakar perubatan keluarga, Jabatan Perubatan Rawatan Utama, Pusat Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Amirul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jerebu ni bukan topik asing untuk kita semua. Cumanya sekarang ini isu ni bangkit kembali. Ialah sebabkan peralihan monsun dan sebagainya, cuaca panas. 2-3 hari kebelakangan ni pun kalau kita bangun pagi, kabur je pemandangan. Kalau kita duduk kat bangunan tinggi akan nampak. Okey, jadi kita nak doktor untuk kongsikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya jerebu ini boleh kata memburukkan tahap kesihatan mereka yang berada di kawasan tersebut. Baik. Terima kasih atas soalan. Baik, jerebu ini adalah satu pencemaran udara akibat ampaian daripada bahan-bahan terampai dalam udara. Itu termasuklah debu, termasuklah juga asap dan juga bahan-bahan lain, termasuk bahan kimia yang boleh membahayakan kesihatan. Dan kesan jerebu kepada kesihatan boleh bagikan kepada dua lah. Satu, kesan chemical itu sendiri, bahan kimia itu sendiri kepada kesihatan, yang mana akan menyebabkan rengsa kepada mata, salur pernafasan, termasuklah hidung, mulut dan juga paru-paru. Dan kesan kedua adalah kesan fizikal, di mana dia mengganggu penglihatan kita. Kalau katakan jerebu tu terlalu teruk, dia boleh mengganggu penglihatan kita, boleh mengakibatkan kecederaan, kemalangan jalan raya dan sebagainya. Tapi saya nak fokus kepada kesan kesihatan, khususnya kepada golongan berisiko. Orang yang ada penyakit kronik, kanak-kanak kecil, orang tua dan ibu mengandung. Mereka ini sekiranya terdedah kepada jerebu untuk jangka masa lama, mereka boleh mendapatkan mudaratan. Contohnya, kalau orang yang ada penyakit asma kena dengan jerebu, dia akan senang kena serangga asma. So, orang yang ada penyakit jantung sama juga. Orang tua, orang budak kecil dengan ibu mengandung sama juga. Jadi golongan begini yang patut dilindungi dan patut diasingkan dari mengelakkan diri daripada terkena jerebu lah. Kalau doktor boleh kongsikan lebih lanjut berkenaan PM 2.5. Kalau memang kita baca berita kan asyik keluar je PM 2.5 ni. Partikel apa sebenarnya PM 2.5 ni? Saya bukanlah pakar alam sekitar, saya adalah pakar kesihatan. Tapi apa yang saya faham dengan PM 2.5 itu adalah dia menunjukkan kepekatan partikel dalam udara dan juga saiz partikel tersebut lah. Disebabkan itu ada topeng yang sesuai. Kita ingat kita pakai topeng face mask biasa yang surgical mask tu boleh cover daripada partikel ini. Tidak sebenarnya. Topeng yang terbaik untuk cover, protect diri daripada jerebu adalah topeng N95. Tetapi kalau katakan kita pakai N95, kita akan jadi susah nak bernafas sedikit. More effort needed untuk bernafas. Maka digalakkan mereka yang tidak perlu berada di luar rumah, tidak perlu pakailah. Tapi kalau katakan perlu berada di luar rumah terdedahkan jerebu untuk jangka masa yang lama, baru perlu pakai N95. The best is avoid, bermakna duduk dalam rumah atau tempat tertutup. Adakah dengan memastikan badan kita tidak kurang air, tidak terkena dehidrasi akan mengurangkan risiko terkena penyakit disebabkan oleh jerebu ini? Betul. Sebab salah satu daripada perlindungan badan kita di salur pernafasan adalah kelembapan sel, kelembapan permukaan salur pernafasan itu sendiri. Kalau katakan kita dehydrated, risiko kering pada permukaan salur pernafasan itu dan akan menyebabkan partikel-partikel itu akan lebih merengsakan sistem pernafasan kita. Maka ya betul, keep ourselves hydrated, pastikan minum air yang banyak, makan makanan yang sihat, banyakkan vitamin, semua itu akan boost sistem pertahanan badan kita. Okey, bagaimana dengan jangka hayat seseorang itu sekiranya terdedah dengan partikel-partikel jerebu ini untuk satu tempoh masa yang lama, ataupun kalau tak lama pun tapi kerap, maksudnya tahunan mesti ada situasi jerebu ni, bagaimana? Alhamdulillah, Malaysia bukanlah satu negara yang mengalami jerebu sepanjang tahun. Maka tidaklah kita katakan ada significant health effect bila katakan berada di Malaysia dan terdedah pada jerebu yang lama. Tetapi macam saya cakap tadi, khusus kepada orang yang ada penyakit asma, penyakit jantung, mereka ini akan berisiko mengalami serangan asma yang mana memungkinkan mereka akan mendapat serangan teruk dan boleh berakhir dengan kematian. Okey. Bagaimana untuk kita mengetahui simptom-simptom sakit yang datang itu disebabkan oleh jerebu tersebut? Kadang-kadang ialah asma ni, jerebu tu tak semestinya kita nampak kan dalam pandangan sebab dia partikel yang sangat halus. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui simptom-simptom bahawa sakit itu disebabkan oleh jerebu? Okey, baik Syu. Kalau katakan Syu perasan, bila saja ada berlaku jerebu, kita akan rasa tekak kita senang kering. Kita akan rasa mata kita mudah merah, rasa gatal, hidung akan sesema. Itu adalah kesan direct daripada jerebu itu sendiri. Manakala bagi orang yang ada asma, dia akan rasa sesak nafas, dia akan rasa susah untuk bernafas. Jadi
tak kisahlah sama ada ia disebabkan jerebu atau tidak, tapi kalau dia berlaku pada waktu jerebu tu memang kita boleh confirm bahawa jerebu adalah satu punca dia lah. Tapi kalau katakan ada tanda-tanda sedemikian, pergilah ke hospital atau klinik berdekatan untuk mendapatkan rawatan. Apakah bentuk rawatan yang akan diberikan tu? Kalau asma biasanya kita akan bagi terapi sama ada dalam bentuk inhaler untuk membuka saluran pernafasan, dan jika perlu kita akan bagi ubat dalam bentuk intravenous masuk dalam darah. Tetapi kalau katakan gejala ringan, batuk sesama, pedih mata, kita hanya akan bagi rawatan untuk mengurangkan gejala sahaja sebab dia akan hilang sendiri. Persiapan daripada pihak doktor sendiri sebab ialah ada jangkaan daripada Met Malaysia panas sampai bulan Ogos. Betul. Sejak 2 kebelakangan ni IPU pun bacaannya tak berapa cantik. Jadi kita perlu menjangkakan perkara yang bukan kita minta, tapi kita perlu sentiasa bersedia dengan sebarang risiko di masa hadapan untuk kebarangkalian jerebu ini akan menjadi semakin teruk. Baik, jadi kita tidak mahu dibanjiri oleh pesakit-pesakit yang disebabkan oleh jerebu ni, macam COVID sebelum ni kita ingatkan biasa, demam biasa kan. Sekali hospital dibanjiri dengan pesakit-pesakit COVID. Demikian juga dengan jerebu. Bagaimana persiapan daripada doktor So nasihat daripada saya ada dua. Pertama sekali, kita kena lindungi diri kita daripada terdedah kepada bahaya mudarat kesihatan daripada jerebu. Pertama, elakkan berada di luar jika tidak perlu. Aktiviti fizikal lakukan di dalam rumah di kawasan terlindung daripada jerebu, dan juga jika perlu keluar untuk jangka masa lama pakai pelindung iaitu topeng N95. Manakala nasihat saya yang kedua adalah kita kena berusaha untuk mengurangkan jerebu ini. Ada benda yang kita boleh elak, ada benda yang tak boleh elak. Benda yang boleh elak contohnya paling simple adalah kurangkan penggunaan kenderaan bermotor yang mana akan merebaskan asap dan menerukkan lagi jerebu. Pakai lebih banyak kenderaan elektrik ataupun gunakan public transport, kongsi kenderaan. Manakala yang nombor dua, untuk orang yang merokok, itu sebenarnya adalah salah satu daripada punca utama peningkatan jerebu secara direct dan indirect. Directnya dia akan membebaskan asap kepada udara, dan indirectly dia akan menyebabkan kebakaran hutan, dan itu adalah punca utama jerebu di Malaysia ini. Ya, betul. Kadang-kadang putus rokok tu kan tak sedar. Kita ingatkan tak ada api sebenarnya, pada habiskan jadi dibuang, terkena pula kawasan-kawasan rumput yang kering tu, dia terbakar dan merebak di kawasan hutan. Jadi banyak sebenarnya kesan yang merokok ni. Jadi kalau boleh elak, terutamanya bulan puasa ni, saya rasa ini adalah waktu yang baik untuk anda semua. Setuju. Secara perlahan-lahan berhenti merokok. Betul. Okey, ada yang bertanya, kotlah berjangkit ke penyakit-penyakit disebabkan oleh jerebu ni? Okey. Penyakit yang berjangkit hanyalah penyakit yang disebabkan oleh kuman. Contohnya seperti COVID ataupun bakteria. Tetapi kita kena faham, bila seseorang itu dilanda jerebu itu sendiri terkena pada saluran pernafasan kita akan jadi lemah, akan jadi luka. Jadi ia memudahkan daripada kuman yang berada yang berada di udara masuk, dan dia selain daripada menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan saja, dia boleh masuk ke dalam darah dan menyebabkan invasive disease ataupun penyakit yang lebih teruk daripada biasa. Jadi nak kata jerebu menerukkan jangkitan, penularan jangkitan tidak, tetapi jerebu boleh menerukkan keterukan, severity jangkitan tersebut. Kat Malaysia ada tak kes-kes? Ada. Kita memang nampak boleh kongsikan? Ya, peningkatan kes-kes yang mana pneumonia atau penyakit paru-paru yang akan meningkat biasanya pada bulan-bulan tertentu, khususnya disebabkan oleh crowded place. Contohnya kita musim hujan ataupun kita tak keluar disebabkan jerebu, kita duduk dalam confined area, penularan jangkitan berlaku. Tetapi bila kita keluar pula, jerebu tu efek kita punya saluran pernafasan, kuman yang masuk akan senang lagi masuk ke dalam darah. So kedua-duanya ada risiko juga. Jadi kuman yang masuk dalam saluran darah tu yang meningkatkan risiko untuk jangkitan kepada individu yang lain. Yes, boleh juga. Okey, baik. Itulah bahaya jerebu. Jadi kita jangan ambil mudah bila kita bercakap berkenaan dengan indeks pencemaran udara ni. Kami ada sediakan tadi laman sesuatu kami ada kongsi pada anda, APIMS. Anda boleh ke sana untuk meninjau keadaan semasa berkenaan indeks pencemaran udara di sekitar kawasan mukim ataupun daerah anda. Jadi untuk doktor sini, kalau ada sebarang nasihat ingin disampaikan kepada penonton kita berkenaan dengan situasi jerebu. Okey, baik. Sama saja nasihat saya seperti dua benda tadi. Pertama, lindungi diri kita. Kedua, kita jangan terukkan jerebu tersebut. Kalau boleh, bulan Ramadan ni kita cuba berhenti untuk merokok dan cuba untuk bantu kurangkan pembebasan asap-asap daripada kenderaan, daripada pembakaran dan juga daripada puntung rokok tadi. Okey, itu dia seberingkas kami kongsi pada anda hari ini untuk segmen komentar at SPM. Kita bersama dengan Dr. Amirul untuk bercakap berkenaan dengan jerebu. Saya rasa ringkas dan padat sebenarnya perbincangan kita pada pagi ini untuk kita membincangkan secara ringkas berkenaan keadaan jerebu. Jadi jangan ambil mudah, minum air secukupnya. Bulan puasa ni kalau boleh duduk di kawasan yang tertutup untuk mengelakkan diri anda daripada terkena ataupun berisiko sakit disebabkan oleh situasi jerebu. Terima kasih sekali lagi Dr. Amirul bersama kita pagi ini di Studio Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya hari ini kami nak bawa anda ke